Alright. 10,000 kereta sewa diperlukan seluruh Malaysia. Okey, pagi. Apa khabar semua? Alright. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okey, dekat belakang saya ni office Green Matrix. Tapi office ni dah tak buka sebab tak ada pekerja. Alright, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar cuba komen. Saya nak live ni actually hari macam nak hujan tau. Bukan nak hujan, dah hujan dah. So saya mungkin pergi dekat kawasan yang inilah. Okay, test 1 2 3, test 1 2 3. Cuba komen boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Saya tak nampak komen. Alright, so apa cerita ni? Kenapa saya perlukan 10,000 kereta sewa? Kan? Dah okey ke bisnes kereta sewa? Sekejap. Oh. Okey, sekejap. Macam mana? Okay, test 1 2 3. Mungkin Facebook saya ni problem ni. Kadang-kadang bila saya live saya tak boleh baca komen. Test 1 2 3, test 1 2 3. Ada tak orang nampak saya komen WhatsApp sini. Mana saya nak pin komen. Test 1 2 3. Alright, tak apa. Apa-apa nanti kalau tu boleh WhatsApp saya dekat pin komen tu kan. Okey, apa cerita dia? Okey, saya cerita sikit lah. Sebelum ni saya ni adalah kerja dekat government. Alright. Lepas tu apa si Mila ni? Si Mila. Nantilah Mila. Nanti Mila. Nanti saya explain dulu. Alright. Sebelum ni saya bekerja sebagai pensyarah lah dekat universiti. So masa saya bekerja tu saya ada masalah kewangan dan saya mulakan bisnes kereta sewa. Saya start bisnes kereta sewa pada tahun 2006 dengan 2 buah kereta. Modal masa tu RM3,000 dan alhamdulillah bisnes tu berkembang. Alhamdulillah bisnes tu berkembang daripada 2 buah kereta. Asalnya saya sewa kereta dekat student tau. And then 2008 saya start dapat customer daripada luar lah, orang awam kan. And then daripada orang awam tu saya start dapat sewa kereta dekat syarikat corporate lah. And then 2009 saya dah ada lebih kurang 20 buah kereta. And then 2010 saya ada lebih kurang 70 buah kereta lah. And then 2011 saya decide untuk berhenti kerja. Dan saya betul-betul fokus buat bisnes kereta sewa. So masuk tahun 2011 tu customer pun dah makin ramai. Lepas tu ada beberapa orang lah, kawan-kawan yang nak belajar macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa. So saya pun mengajar orang macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa. Tetapi mostly saya ajak diorang ni join saya lah sebagai licensee. So daripada tahun 2011 tu saya start buka cawangan menggunakan sistem licensing. Licensing ni dia macam franchise lah kan.
So 2012 tu kita dapat buka lebih kurang 9 cawangan lah, 9 cawangan. So first kali masa saya mula tu saya start dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu saya start buka cawangan dekat Miri, lepas tu Kuching, lepas tu KK, KL, Langkawi, Penang. So dalam masa setahun saya dapat buka 9 cawangan. Okey, masuk tahun kedua, tahun 2000, saya start tu 2011. 2012 kita dah ada 9 cawangan. 2013 kita ada lebih kurang 17 cawangan lah. So saya buka cawangan tu saya tak keluar modal tau. Saya macam orang bayar saya dalam masa tu 3,000 lah. 3,000 and then saya ajar. Saya sediakan sistem dan saya hanya ambil royalty dalam 2.5%. Tak ada orang komen pun saya tak ada orang komen pun, you all ni dengar tak ni? Test 1 2 3, test 1 2 3. Ke saya punya Facebook ni ada masalah ni. Saya tak suka live kat Facebook. Kadang-kadang kita boleh baca komen, kadang-kadang tak boleh. Tapi saya boleh baca komen saya sendiri. Test 1 2 3, test 1 2 3. Dan pada yang menonton ni, saya nak minta bantuan, boleh tak tolong share? Tolong share saya punya live ni. Manalah tahu ada orang yang nak mulakan bisnes kereta sewa, ada orang nak belajar kan. Saya actually ada, boleh dikatakan setiap minggu lah ada orang mesej kan, tanya macam mana nak start bisnes kereta sewa, macam mana nak tu apa semua kan. Saya nak mengajar tu, sekarang ni bisnes kereta sewa pun dah down kan. So macam banyak kerja lah nak mengajar orang ni. Tetapi lepas saya jumpa Trevor, ni baju yang saya pakai. Trevor ni dia adalah platform tempahan kereta sewa. So dia orang ada sistem apa semua. Semalam saya jumpa dia orang punya team. So Trevor ni dia macam sistem tu dah ada dah. Sistem untuk kereta sewa tu dah ada. So kalau Trevor ni minta saya kira macam supply pengusaha kereta sewa lah, supply kereta untuk dia orang. So kalau Trevor ni ada, saya bolehlah fokus mengajar. Saya bolehlah fokus sharing ilmu. Kalau sebelum ni, kalau ada orang minta saya ajar bisnes kereta sewa, so saya tak ada team dekat belakang. Kan? So sekarang ni saya boleh fokus recruitment dan Trevor boleh support saya untuk onboarding lah. Macam mana nak listing kereta apa semua kan. Si Trevor ni, dia punya sistem tu boleh dikatakan complete lah, lengkap. Alright. Sekejap. Saya tak boleh baca komen. Sekejap saya tengok dekat handphone satu lagi lah. Baik saya bawa handphone satu lagi. Sekejap. Hari ni hujan pula. Okay. Memang tak ada orang komen. Okay. Dan pada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share? Bantu saya share video ni. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Okay, lepas saya cerita sikit lah permulaan saya buat bisnes kereta sewa. And then 2012 tu 2011 saya buka company Sdn Bhd. 2012 tu barulah saya tahu saya dah jadi jutawan kan. Masa saya mula bisnes kereta sewa tu tahun 2006, saya bermula dalam keadaan hutang yang banyak. Duit gaji saya masa kerja kat universiti tu memang dapat gaji je habis bayar hutang je. Dapat gaji habis bayar hutang. Memang tak boleh nak tidur malam kan. So daripada bisnes kereta sewa tu saya dapat settlekan hutang dan saya boleh berhenti kerja dan saya boleh kira bantu ramai orang. Alright. Okay. And then 2012 saya capai 1 juta pertama. And then 2013 tu saya punya kutipan sewa income lah dalam 1.7 juta, alhamdulillah. And then 2014 kira income company lah dalam 4 juta kan. Tapi 4 juta tu
dia macam, sebab saya banyak bantu sediakan peluang perniagaan, itu yang sale tu naik. Kalau saya buat seorang-seorang dekat Bintulu, mungkin saya punya sale paling-paling 1 juta je, 1 juta. Tapi disebabkan saya banyak bantu sediakan peluang bisnes kepada ramai orang, dan saya jualan tu dia naik. Tahun 2014 naik jadi 4 juta, alhamdulillah. And then masa tu saya kira macam banyak lah cawangan kan. Okay, and then sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, mungkin ramai yang tak tahulah, kereta sewa ni risiko dia tinggi lah. So sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, saya pernah kehilangan 7 biji kereta. 7 biji kereta hilang. Customer sewa, lepas tu dia tak pulangkan. 7 biji. And then 1 biji lagi kereta accident, total loss. Total 8 lah, 8 biji kan. Alright, itu yang jadi banyak masalah lah kepada ramai orang bila nak mulakan bisnes kereta sewa. So bila dia start bisnes kereta sewa, bila dia tidak ada sistem, bila dia tidak ada ilmu, bila dia tidak ada team, so risiko dia adalah kalau customer sewa, customer tu kira macam curi kereta tu, jual kan. So saya pernah hadap benda tu. And then macam customer sewa kereta, lepas tu accident, tak nak bayar kan. So memang ramai lah. Siapa kat sini yang buat bisnes kereta sewa? Siapa kat sini yang buat bisnes sewa? So siapa yang pernah buat bisnes kereta sewa memang mungkin akan faham lah masalah-masalah ni. Lepas tu pening kepala pasal risau lagi, takut tak ada lesen apa semua kan. Itu antara isu-isu orang yang buat bisnes kereta sewa. Dan kebanyakan orang yang buat bisnes kereta sewa ni, yang saya tengok, dia orang ni bukannya orang kaya. Dia orang ni ada masalah. Macam saya masa mula bisnes kereta sewa tu, saya ada masalah kewangan yang teruk kan. Saya ada masalah hutang yang teruk. Gaji saya tu, dapat gaji, bayar ni habis. So saya mulakan bisnes kereta sewa sebab saya nak duit RM300 je untuk beli barang dapur. Kalau nak suruh saya daftar syarikat, apply lesen apa semua, memang tak ada duit lah kan. So banyak orang yang mulakan bisnes kereta sewa ni, dia orang ni sebenarnya dia orang struggle. Dia orang ni nak tambah income. Tapi bila dia orang mulakan bisnes kereta sewa secara tidak sah, dia jadi macam dia risau lah. Nanti kereta dia kena tahan kan. JPJ tahan, kereta sewa tak ada permit apa semua. Itu isu dia. So sekarang ni saya dah ada solution. Macam mana sesiapa saja nak mulakan bisnes kereta sewa, dia boleh mulakan bisnes kereta sewa tu dengan selamat. Sistem semua komplit. Dan nilai sistem tu memang lebih pada 1 juta lah. Ada tak nak tahu macam mana you boleh mulakan bisnes kereta sewa dengan selamat? You tak payah risau. Tak payah risau pasal lesen, tak payah risau pasal ni semua. Semua sudah disediakan. Kerja you hanya fokus sediakan kereta, deliver kereta. Kan? Pasal insurans, pasal ni semua you tak payah risau. Sekarang ni dah ada solution dah. Dah ada solution. Dulu banyak benda lah nak kena fikir. Nak kena fikir pasal lesen, nak kena fikir pasal kereta, nak fikir pasal marketing, nak fikir banyak benda. Nak fikir, nak bina sistem kan. Sekarang ni sangat mudah. You ada kereta, you register dekat Trevo, and then you boleh sewakan. Dari segi marketing pun semua tu dah Trevo dah settle kan. Memang senang lah. And then Trevo akan ambil lah juga sikit kan, dalam 25% macam tu lah kan. Alright. So sekarang ni sesiapa sahaja boleh mulakan bisnes kereta sewa. Dan saya perlukan lebih kurang 10,000 kereta sewa seluruh Malaysia. Sebab apa? Kita nak bantu seramai mungkin owner kereta jana pendapatan. Kalau boleh, owner kereta ni dia ada kereta,
dia tak perlu fikir nak bayar installment. At least. So dia boleh pakai kereta tu secara percuma. Dan kita nak bantu mereka yang memerlukan servis kereta sewa, So dia pergi mana-mana, dia nak sewa kereta, dia masuk dekat apps Trevo, dia boleh sewa. Kita nak capai macam tu. Tak payah nak sekarang ni nak sewa kereta pening kepala nak masuk website tu, website ni, kontak orang sana, kontak orang sini, memang susah. So bila semua orang bergabung dalam satu platform, senang lah, lebih mudah lah. Alright. So 2014 saya punya jualan tu naik jadi sampai 4 juta lah, alhamdulillah. And then masuk tahun 2015, bermulalah cabaran yang saya hadapi dan membuatkan saya hampir give up dengan bisnes kereta sewa. Ada tak nak tahu apakah cabaran yang saya hadapi? Tak ada orang komen pun, saya tak tahulah, saya tak nampak komen ke apa kan. Tak apa, kalau you ada soalan you tanya je. Memang saya tak boleh baca komen. Aduh, pelik betul Facebook ni kan. Kan habis saya live nanti barulah nampak komen kan. Test 1 2 3. Test tak ada. Bengong betul. Ada. Saya nampak komen Mila. Baru nampak kan. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Okay, thank you. And then minta bantuan pada yang menonton ni, boleh tak share video ni? Supaya orang lain pun yang tercari-cari macam mana nak sewakan kereta, boleh sewakan kereta. Okay. So masuk tahun 2015, berlakulah cabaran. Okay, cabaran ni apa? So kalau macam orang Malaysia ni, dia tahulah masa tahun 2015 tu, yang saya cerita ni, saya bukan nak salahkan siapa-siapa, salah diri saya jugalah kan. Cuma yang ni saya nak share sebagai pengajaran, sebagai kalau you ada masalah, you jangan give up lah. Okay, masuk tahun 2015, so bisnes saya ni okay tau. Sebelum tahun 2015, bisnes saya memang best lah. Bayangkan, saya punya sales setahun dalam 4 juta kan. 4 juta. Untuk bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak, saya punya kira macam net profit sebulan dalam 30,000, 40,000. Saya punya net profit kan. Sebab kereta dekat Bintulu masa tu dah ada 70 biji. Saya punya net profit 30,000, 40,000 tiap-tiap bulan. Okay, lepas tu bila saya buat licensing, bayangkan licensing saya ni, dia orang buat bisnes kereta sewa, lepas tu saya ambil 2.5% daripada dia punya sale. Katakan saya punya sale tu dalam 4 juta. 4 juta saya ambil 2.5%, bermakna saya punya royalty lah dalam 100,000. 100,000 bahagi dengan 12 bulan, maknanya saya ada extra income RM8,000 sebulan. Kan, seronok kan. So saya ajar orang, dia buat bisnes kereta sewa, dia ada sale, saya dapat income 2.5%. So setahun saya boleh dapat dalam 100,000. 100,000 bahagi dengan 12, dalam 8,000 lebih lah. 8,000 lebih tu memang banyak benda lah kita boleh beli kan. Free money. So memang sebelum 2015 tu, memang bisnes saya alhamdulillah memang best gila. Memang boleh nampak duit lah. Alright. So masuk tahun 2015, berlakulah cabaran, ujian demi ujian kan. So yang ni saya nak you belajar. Sebab semalam pun ada orang mesej saya kan, dia nak mulakan bisnes kereta sewa, tapi dia tak tahu, dia nak daftar enterprise boleh ke, run bisnes kereta sewa pakai enterprise boleh ke, run bisnes kereta sewa tak ada lesen. Ini saya nak jawab ni. Sebenarnya boleh. You all kalau ada soalan nak tanya, tanya je, nanti saya cuba jawab. Alright. So 2015, kalau you all ingat, masa tu GST diperkenalkan. Sebelum GST diperkenalkan, memang kita dah dimaklumkan, semua orang yang berniaga kena bayar GST. So saya pun okeylah, terima je lah kan. Sebab itu arahan daripada kerajaan. Okey. Saya tak sedar bila GST diperkenalkan, dia bagi impact yang besar kepada company saya. Itu pun saya hanya sedar
selepas beberapa tahun. Kan? Apa yang berlaku bila GST diperkenalkan? Saya cerita sikit saya punya bisnes. Bisnes saya sebelum GST memang very simple. Kalau ada orang nak sewa kereta, dia bayar dekat company saya, and then saya kira berapa kita punya sale, and then tolak semua kos, berapa profit tu kita bayarlah cukai kan. Tu bisnes yang saya buat. And then macam saya ada banyak lisensi masa tu. And then lisensi ni kalau macam diorang pun ada customer, kalau customer tu contact diorang, lisensi ni dia boleh bayar direct customer ni boleh bayar direct dekat lisensi. So lisensi ni dia dapat payment tu, biasanya masa dululah banyak customer dia bayar cash bayar cash. So tahun 2014 ke belakang kan. So lisensi ni bila dia dapat duit, and then dia kira lah berapa sale dia sebulan tu, and then dia just kali je dengan 2.5%. Contohnya dia buat sale dalam 10,000 sebulan. So dia kira lah, dia kali dengan 2.5%. So dia bayar dekat saya. Balance tu, tu dia punya lah. Pandai-pandai lah. Dia nak bayar installment kereta, dia nak bayar tu bayar ni. Balance tu kalau ada profit, dia kena declare lah cukai. Itu kita punya business. Very simple. Tak payah ada sistem semua. Pakai Excel pun okey kan. Pakai Excel pun okey. So memang sangat kos yang rendah. Tapi bila GST diperkenalkan, so macam kita dah tak boleh dah nak buat bisnes macam tu. So saya bukan nak kata GST tu tak bagus tau, tapi GST ni bila GST diperkenalkan, so duit customer bayar ni, tak kisahlah bayar dekat company saya ke ataupun bayar dekat lisensi, so duit tu kena bayar dekat satu account, dekat HQ. Sebab apa? HQ kena keluar tax invoice. Kalau HQ tak keluar tax invoice, customer report, kita risau lah, takut kena penalty kan. So kita risau lah. Sebab apa? Penalty kalau kantoi tak tak declare GST lagi tinggi daripada GST kan. So kita risau kan. So customer nak sewa kereta, dia kena buat payment. Dia kena buat payment dekat company saya dulu. Kalau dia bayar cash pun, duit tu kena masuk dekat company dulu. Tak boleh dapat duit masuk terus account, bayar apa semua tak boleh. So duit tu memang kena masuk dekat dalam account company. Sebab apa? Kita nak keluar tax invoice. Okay, so and then kita dapat payment tu, kita keluar tax invoice, lepas tu kita bayarlah GST kan, 6%. Lepas tu macam lisensi ni pula, diorang nak claim duit tu, diorang kena submit claim. Dia kena ada proper lah. Kalau tak nanti kita tak tahu ni payment ni untuk siapa kan. So diorang kena submit claim. And then macam saya punya team, kalau dia dapat claim tu, dia akan proses lah. Paling lama 10 hari lah kita akan proses duit tu. So and then kita pun kena ambil juga sikit lah, sebab nak bayar gaji pekerja apa semua kan. So lisensi ni dia akan start dapat duit tu dalam 10 hari lah. Tak lebih pada 10 hari. Itu kita punya planning. Tetapi tuan-tuan, kita terlepas pandang, bila GST dia perkenalkan, kita punya overhead tu bertambah tuan-tuan. Dulu overhead tu untuk uruskan akaun tu macam zero, kosong, tak ada kan. Masa sebelum GST tu, yang uruskan akaun ni isi saya je lah. So gaji tu macam kita berniaga kan, ada untung lah, sama-sama share lah kan. Tapi bila GST diperkenalkan, kerja tu jadi banyak gila kan, banyak gila. So isi saya memang stres lah, tak boleh nak handle, banyak sangat. Setahun kita punya duit masuk dalam 5 juta. Sebulan dalam 500,000 kan. Dalam 500,000 kan sebulan kan. 400,000, 500,000 kan. So dia banyak kerja dia nak handle kan. Nak kena check payment masuk, nak kena buat tax invoice, nak kena check claim lisensi. Lepas tu payment pula. Kita payment ni banyak jenis payment. Ada yang online transfer, ada yang bayar cash, ada yang pakai kad kredit, ada so setiap payment tu dia ada fee dia. So nak kira berapa payment, berapa fee, berapa bersih kita dapat, berapa banyak kerja. Banyak kerja kan. Alright, so bila banyak kerja, isi saya memang stres gila, tak boleh nak handle kan. And then kita terpaksa ambil pekerja. So kita ambil pekerja seorang. Konon-kononnya nak tolong lah.
pekerja yang seorang ni, dia fokus jaga akaun je, dia pun tak boleh nak handle. Banyak sangat kerja kan. Banyak sangat kerja. So kita terpaksa ambil 4 orang pekerja untuk handle akaun saja. So dekat situ dah cost tu. Dah cost. Itu cost pekerja. Lepas tu, rupa-rupanya bila kita nak gunakan sistem GST ni, dia ada software tau, dia ada sistem dia. Dan sistem tu kena bayar tuan-tuan, kena bayar. And then sistem tu kalau kita satu user tak adalah mahal. Tapi sebab saya ni ada banyak lisensi, lisensi ni dia kena ada account untuk dia orang kena submit claim kan. Submit claim. So lagi banyak user dekat sistem tu, lagi mahal lah dia punya cost kan. So setahun saya kena bayar untuk sistem tu dalam 12,000. Dulu kosong, zero, tak ada cost. Sekarang ni cost untuk bayar sistem tu saja 12,000 setahun kan. Okey, tak apa, kita bayar je lah kan? Duit banyak masa tu kan. Lepas tu untuk pekerja pula, pekerja ni ambil contoh lah, saya bayar gaji dalam 1,500 kan. Kos untuk pekerja ni 1,500. Alright, so 1,500, 4 orang pekerja untuk handle account saja. Dekat situ saya punya kos dah tambah 6,000 sebulan. 6,000 kali dengan 12 maknanya 72,000. 72,000 campur dengan sistem SST tu, GST tu dalam 84,000 saya punya kos. Dulu tak ada, kos tu tak ada. Sekarang ni saya dah kos untuk manage SST tu saja dah 84,000 setahun. Tapi tak apalah, so tu tanggungjawab kita, kita bayar je lah kan. Alright, so saya punya profit margin pun dah makin menipis lah. Okay, so tapi saya masa tu saya ada banyak saving kan. Saya ada banyak saving. So kalau tak cukup kita boleh top up lah kan. Top up kan. And then saya expect tak apalah, bisnes ni mungkin akan grow balik apa semua kan. Alright, kira macam bila GST diperkenalkan, saya kena bayar sistem, saya kena hire pekerja. Okay tu. And then bila hire pekerja, macam dulu sebelum GST saya tak ada pekerja tau. Saya yang run bisnes kereta sewa saya dengan isteri. Lepas tu saya ada macam 4 orang partner lah. Partner ni dia, macam saya bayar gaji basic. Lepas tu diorang pun ada kereta letak dekat company saya. So sambil-sambil diorang jaga kereta saya, diorang pun boleh buat duit dengan kereta diorang tu. So saya macam tak anggap diorang ni pekerja lah. Dia macam partner kan. So diorang run kereta sewa. Saya bayar lah basic apa semua, macam allowance kan, sebulan 1,000. And then diorang pun ada kereta, so diorang dapat income dekat situ kan. So saya tak payah nak pening kepala pasal KWSP apa semua. Memang very simple. Tapi bila GST diperkenalkan, macam pekerja ni, kalau kita tak bayar KWSP, kalau diorang ni report, saya kena kan. So paksalah daftar dia orang ni untuk KWSP, bayarlah KWSP. And then saya start tambah lah pekerja kan. Tambah pekerja. Total saya ada pekerja lebih kurang masa tu dalam 10 orang lah. 4 orang handle account, 2 orang handle sales marketing, seorang programmer. Lepas tu campur saya dengan isteri saya. Total semualah ada dalam 10 orang. So semua orang ni ada gaji dan kena bayar KWSP kan. So macam KWSP ni, kita boleh potong daripada gaji dia orang, tapi company pun kena top up juga. Company pun kena top up. So bila jadi macam tu kan, so dah jadi macam cost dekat company saya lah. Alright, so masa tu kan, kita punya untung tu dah makin kecil kan. Lepas tu kena bayar tu, bayar ni apa semua kan. Saya sampai zaman teruk tu kan, memang KWSP hari-hari call lah. Siang call, malam call, hari cuti call, minta duit. Sebab apa? Kita bayar KWSP tapi macam lambat sikit lah. Sebab apa? Kita nak tunggu payment, nak proses apa semua kan. Dan kita pun cash flow pun dah tercekik. Tapi KWSP ni tak peduli lah. Dah cukup masa je, tak bayar je, dia call, dia WhatsApp apa semua, tak peduli kan. So saya stress gila lah. Memang yelah, kita business owner kan. Macam KWSP dia tak peduli kau ada duit ke tak ada duit, tiap bulan kena bayar. Kata memang stres gila kan. And then dia minta tu bukannya minta elok-elok lah, Cik Wahid, tak payah tahu. Dia memang macam alung punya. Memang punya alung lah. Siapa yang berniaga memang mungkin ada pengalaman lah. Memang macam alung lah. So KWSP ni pun satu. Dia orang ni
Dia punya prinsip lah saya rasa kan. Biarlah pekerja kita tu mati ke bulu, tak bayar gaji, janji kita kena bayar kat dia orang. Tiap-tiap bulan kena bayar. Kalau lambat kena penalti kan. Okey, tu satulah. Okey. So dah 3 dah masalah bila GST diperkenalkan. Lepas tu saya tak salahkan siapa-siapa lah, tapi ini yang berlaku lah. Lepas tu bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi macam diorang tak happy lah. Sebab apa? Payment tu lambat. Dulu diorang sewa kereta, bagi kereta dapat duit, on the spot kan. Duit tu laju. Tapi bila GST, duit tu jadi lambat. Lepas tu saya punya lisensi pula memang bukannya orang senang. Semua orang yang mulakan bisnes kereta sewa ni kebanyakannya orang susah, orang yang struggle, dia nak tambah income-nya. Tapi bila payment tu lambat, dia orang macam alah susah nak rolling kan. And then macam company saya pula, kita punya cash flow pun dah tercekik. Bayar tu, bayar ni. So kadang-kadang kita tak cukup duit nak bayar. Kita dah terguna duit dia orang. Masa tu saya ambil 2.5%. Saya kira-kira 2.5% tak cukup. Sebab apa? Kos kita gila, banyak gila. So bincang dengan lisensi lah. Terpaksa naikkan royalty. Naik kan, mincam gaduh apa semua. Dapatlah naik jadi 3% lah. Itu pun banyak yang tak setuju kan. Tapi sebenarnya 3% pun tak cukup kan. So dekat situlah start tahun 2015 banyak lisensi saya yang keluar, yang tak nak duduk bawah saya kan. So dekat situ saya punya bisnes start runtuh kan. Sebab apa? Saya start banner licensing tu daripada tahun 2011. Tapi bila GST dia perkenalkan, dia orang tengok kan, macam susah kan, macam tak untung kan. Dia orang pun dia orang tak tahan, dia orang terpaksa keluar. So saya punya network tu runtuh. Dan saya tak boleh nak halang dia orang ni untuk keluar. And then dia orang pula memang dah pandai buat bisnes sewa, saya dah ajar. So daripada dia orang pening kepala duduk bawah saya, baik dah dia orang keluar, dia orang buat sendiri. Tak payah nak fikir pasal GST apa semua. Sebab apa? GST ni kalau you punya sale tu bawah 500,000, you tak payah bayar GST. Tapi kalau sale company you tu lebih daripada 500,000, confirm lah you kena bayar GST. Kalau kantoi tak bayar GST, memang you kena penalti kau-kau kan. So saya punya lisensi banyak keluar lah. Bila dia orang keluar, saya dah lost income. Saya dah tak ada income. Saya terpaksa rekrut lagi lisensi baru. Tapi bila saya rekrut, dia orang pandai, dia orang keluar. Rekrut lagi, saya ajar, dia orang pandai, dia orang keluar. Itu yang berlaku lah. So bisnes saya macam naik jatuh kan. So dengan kita nak kena penalti tu, penalti ni semua kan. Alright, you all ni dengar tak saya cerita ni? Saya cerita tak ada orang komen pun. Test 1, 2, 3 ke saya cakap seorang-seorang ni? Dengar tak ni? Saya tak salahkan siapa-siapa tau. Ini pengalaman je lah. Pengalaman saja kan. So yang ni lepas saya kena macam-macam. Kena dengan KWSP, lisensi lari keluar. Lepas tu nak kena bayar star apa semua. Lepas tu kita pula dah macam cash flow tercekik kan. Pekerja pun banyak, tak sempat nak settlekan audit, kena penalti dengan SSM. Lepas tu last kali saya kena lagi kejam lah. Lagi kejam lah yang ni kan. So macam company saya Sendian Berhad tau. Lepas tu kita kena buat audit lah, kena submit profit and loss apa semua. So saya pun tak adalah pekerja yang pandai tau. So kita tak mampu nak bayar gaji pekerja yang mahal. So saya ambil lah pekerja yang biasa-biasa. Thank you for sharing. Okay, thank you. Alright. Pada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share? Saya target ada 20 mata kan, 20 mata. Saya kalau live kat TikTok laju. Boleh sampai 500-600 mata. Tapi Facebook ni dia kurang sikit. Alright. Tapi saya punya TikTok kena gantung 3 hari kan, baru saya boleh live. Tapi tak apalah, saya live kat sini kan. Okay, lepas tu, so setiap tahun kita kena submit lah profit and loss apa semua kan. And then 2012 kita submit, 2013, 14 okay, settle. LSDN pun okay apa semua kan. Lepas tu masuk 2015, LSDN dia tak puas hati dengan kita punya profit and loss. Sebab apa? Saya banyak loss masa tu. Kira untung kita sikit. So LSDN macam dia tak puas hati. Betul ke untung sikit lah? Untung sikit sangat kan. Masa tu sale dalam 5 juta, tapi untung memang sikit. Sebab apa? Saya dah banyak sangat kos yang saya kena tanggung kan. Tapi LSDN dia tak puas hati. Lepas tu dia hantar surat, dia nak check kita punya dokumen. So dia datanglah office, kita pun kena sediakan dokumen apa semua.
Lepas LHDN check. And then sebenarnya dia orang check tu, dia nak tengok lah apa mistake ke kita tipu kan. So dia orang jumpa satu benda, kita punya kesilapan. Dia tak nak tahu apa yang dia orang jumpa ni. Ini pengalaman lah. So ini cabaran bila saya buat bisnes kereta sewa. So saya cuba follow apa yang pihak berkuasa suruh. Sebab apa, kita tak nak lah ada masalah kan. Saya cuba follow, tapi the moment saya follow je, saya memang kena kau lah. Atas bawah kiri kanan memang saya kena kan. SSM kena kan, custom kena, KWSP kena, LHDM kena. Gila, memang kiri kanan kena kan. Kita nak follow kan tapi bila kita buat mistake, kena penalty kan. Dulu masa saya buat bisnes kampung-kampung cowboy kan, tak ada pun orang nak peduli kan. Tapi bila saya cuba follow lah, memang macam kena rompak kau kan. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa. So ini adalah pengajaran. Okey, nak tahu tak apa yang jadi kan, apa yang dia jumpa kan, kan. So dekat situ company saya buat kesilapan. Sebab apa, masa saya mula bisnes kereta sewa tu, kebanyakan kereta tu dibeli atas nama personal. Sebab saya daftar syarikat 2011 kan. So saya banyak beli kereta tahun 2009, 2010, 2011. And then kebanyakan kereta yang saya beli tu atas nama personal. Sebab company Sendi Berhad tu tak wujud lagi. Nak beli pun company pun tak layak lagi. Dia punya cash flow pun tak strong lagi. So saya banyak beli atas nama personal. Okay, so bila kita dah ada Sendi Berhad, saya pun terlepas pandang lah. Kita sewa macam biasa lah. Kita bagi sewa, duit customer bayar dekat company saya. And then company saya, dia kena bayar lah installment kereta, segala kos kereta kan. Masa tu saya ada lebih kurang 70 biji kereta kan. So kereta tu semuanya mostly kereta personal, atas nama personal. So bila LHDN dia jumpa benda tu, so kita orang buat mistake. Saya tak buat agreement antara owner kereta dengan syarikat saya. Sepatutnya saya kena buat agreement mengatakan saya sewakan kereta tu dekat company saya. Kan? So bila company tu bayar segala kos kereta tu, benda tu bolehlah dikecualikan cukai. So company saya terlepas pandang, kita tak buat agreement tu. Memang sebelum tu memang berniaga macam biasa kan. So saya punya yang jaga akaun pun, dia pun terlepas pandang. Company secretary pun terlepas pandang. Auditor pun terlepas pandang. So LHDN dia jumpa benda tu. And then banyak lah, bayang kan, 70 biji kereta kan. Tiap-tiap bulan you bayar, let's say lah, you bayar RM600 kan. RM600 kali dengan 70 kan, dekat RM42,000. RM42,000 kali dengan setahun dah berapa? RM400,000 lebih kan. Duit tu tak boleh dikecualikan cukai tau. Gila tu. Duit tu memang dia anggap tu profit lah. So dia charge okay, yang ni kita nak charge you punya cukai kan. So dah lah kita hantar lewat, kena penalty kan. So dekat situ pop kita kena penalty dengan cukai RM230,000. Ya Allah, apalah dosa aku, apalah salah aku kan. RM230,000. Kita dah lah struggle bayar tu bayar ni pun semua, kena lagi penalty RM230,000 kan. Itu untuk audit 2015 kan. Kata. Ini zaman bosku. Zaman 1MDB. Memang masa tu tak tahulah, LHDN memang tengah gila-gila cari duit kan. Memang cari duit kau-kau kan. So saya pun, macam mana nak buat banyak tu RM230,000 kan. Kita berniaga mungkin 2 tahun nak ambil masa untuk simpan duit banyak tu kan. Ini tiba-tiba bodoh-bodoh kena penalty kan, RM230,000 kan. Ini cabaran. So saya pun yang company secretary ni cakap, Tuan Wahid cubalah merayu kan. So saya pun cubalah buat raya, manalah tu dapat budi bicara boleh kurangkan penalty tu kan. So saya pun pergi merayu kan. Tapi merayu tu pun melalui company secretary, melalui auditor kan, merayu. So nak tahu tak apa yang jadi lepas saya buat rayuan? Kan? Ini memang kejam gila, memang kejam. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa. Silap di pihak saya juga sebab kita terlepas pandang, lupa nak buat agreement.
Tak terfikir pula kereta sendiri kena buat agreement dengan company sendiri kan. Tak terfikir pun. Kan. Alright, so you bila buat bisnes sewa, kalau you ada kereta personal and then you ada Sdn Bhd, you kena buat agreement. Mengatakan you sewa kereta tu dekat company. Kalau tak, installment kereta tu, segala kos kereta tu, kalau ikutkan LSDN, kalau tak ada agreement tu, tidak boleh dikecualikan cukai. Memang mampus bayar kan. Kalau sebiji dua, okay, tak apa. Ini 70 biji kereta, mampus kau nak bayar kan. So saya pun buat rayuan. Okay, apa yang jadi lepas saya buat rayuan tu, tak tahu macam mana penalti tu naik jadi 270,000. Daripada 230,000 naik jadi 270,000. Kata apa gila. Gila, aku ni merayu ni nak minta kurang kan. Ini naik lagi kan. So dekat situ saya rasalah pegawai LSDN tu dia tak nak pening kepala lah. Dia tak nak pening kepala. So kalau saya merayu, dia nak kena siasat lagi, dia jadi banyak kerja. So dia macam nak tutup mulut saya. Dia kalau kau nak settle, kau bayar. Kalau kau banyak mulut, kau nak minta ni apa semua, aku banyak kerja, aku naikkan lagi penalti. So bila penalti tu dinaikkan kepada 270,000, you rasa you nak merayu lagi tak? You nak argue lagi tak? Apa tu? Ini memang daripada 230,000 naik jadi 270,000. Memang saya pun terdiam. Ini jahat tu game kan. Memang kejam kan. And then runding saya kena bayar, boleh buat installment untuk penalti LSDN tu selama 36 bulan. 36 bulan bahagi dengan 270,000 bahagi dengan 36 bulan, sebulan dalam 7,000 lebih lah saya kena bayar. Alright. So nak cerita sedih tuan-tuan, masa tu sebelum GST saya punya net profit dalam 30,000 40,000 kan, 30,000 40,000. Tetapi selepas GST saya nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh tuan-tuan. Nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh. Sebab apa nak fikir, kalau saya ambil gaji takut tak boleh bayar gaji staff, tak boleh bayar tu semua. So mostly saya tak ambil gaji kan. Tapi macam saya punya belanja kan, macam rumah, bil api, bil air, kereta, semua tu company bayar lah. Cuma duit nak makan tu kalau saya tak ada duit sangat, saya ambil lah. Kalau saya masih ada duit, saya akan guna duit. Macam saya pun ada income lain lah. So saya ada jual saya punya buku kan, ada arwah ayah saya ada ladang sawit kan, adalah income sikit-sikit, belanja lah kan. So memang sangat berjimat cemat. Memang orang nampak kita gah, kita founder, tapi kita memang pokai. Tapi orang tak tahu. Kita nak cerita pun malu. Kan? Ini cerita sebenar kan, Alright. So saya pun penalti ni kalau you tak bayar, mungkin you kena blacklist. You tak boleh nak keluar negara kan. Kalau teruk sangat mungkin dia boleh bankruptkan kita kan. So kira bahaya juga kalau you tak settle. Nak tak nak, saya tak ada pilihan, kena bayar. Okay, you all ni dengar tak saya punya cerita ni? Ke you all dah tidur dah? Ada lagi yang mendengar ke? You all dah share tak saya punya video ni? Boleh tak bantu saya share video ni? Target ada 20 mata kan. Saya tak boleh je komen. Test 1 2 3. Ke you all kusyuk tengok saya live ni? Alright. Kalau you ada kereta lebih, kereta tu tahun 2012 ke atas dan you nak sewakan, you nak jana income daripada kereta tu, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link untuk you join group Telegram. So dalam group tu saya ada cerita lah detail. You tengok dekat pin message, saya cerita detail dia. And then you kena WhatsApp dekat satu lagi nombor, and then saya akan masukkan you dalam satu group Telegram. So dalam group Telegram tu pun adalah detail macam mana you nak sewakan kereta. And then nanti siapa-siapa yang daftar bawah saya, InsyaAllah lah saya akan share, saya akan ajar macam mana you nak buat marketing, macam mana you nak sewakan kereta. InsyaAllah saya boleh ajar. Macam mana nak buat loan pun semua kan. InsyaAllah saya boleh ajar. Alright, kalau yang siapa-siapa yang berminat, you WhatsApp dekat nombor yang saya bagi tu. Ada tak kat sini yang ada kereta yang 2 tahun 2012 ke atas?
Tak kisahlah kereta Azia ke, Myvi ke, Beza ke, Alza ke, Saga ke, Honda ke, Toyota Vios ke, Alphard ke, Velfire, Porsche, Mercedes, tak kisah, semua jenis kereta boleh. Semua jenis kereta boleh. Dan saya dah tengok sistem Trevo ni, memang insya-Allah lah selamat. Sekejap saya minum dulu. Alright, share, thank you pada yang menonton, pada yang share video ni. Sekejap saya minum dulu, dahaga. Tengok saya punya stamina. Banyak orang cakap saya punya stamina tu okey kan. Saya boleh berjalan berjam-jam, bercakap. Dan alhamdulillah lah, saya punya kesihatan pun makin baik lah. Sebab saya gunakan produk suplemen lah daripada SKV kan. Alright. So dekat situ saya kena bayar penalti tu secara ansuran selama 36 bulan. So sebulan dalam 7,500. So saya kena keluarkan post dated check lah. So saya pun keluar lah 6 bulan punya post dated check, sebulan dalam 7,500. So tak ada pilihan, memang kena bayar. Alright. Lepas tu saya pun entah macam mana, saya call saya punya kawan tau. Kawan saya ni dia pun buat bisnes kereta sewa. Nama dia Jimmy kan. So saya pun, sebab si Jimmy ni dia dah buat bisnes kereta sewa lama tau. And then saya pun call dia, tanya macam mana Jimmy, macam mana you settle dengan penalti ni, sebab memang dia ada pengalaman kan. And then Jimmy ni rupanya dia pun pernah kena juga penalti tu. And then dia sampai, bila dia kena penalti tu, dia sampai kena tutup company dia. Dia tutup company tu, dia buka company baru kan. So Jimmy ni pun ajar saya macam mana nak handle benda ni. Ada tak nak tahu macam mana Jimmy ajar saya macam mana nak handle benda ni? Kan? Saya punya company secretary pun tak boleh nak buat apa-apa. Auditor pun tak boleh buat apa-apa kan. Memang buta-buta je kena bayar 7,500 sebulan. So Jimmy ni dia ajar saya simple je macam mana nak handle. Ada tak nak tahu? Macam mana Jimmy ajar saya? Bengong betul. So Jimmy ni sebab apa, dia pun pernah kena, dia pun ada pengalaman, dia pun pernah tanya dia punya company secretary kan. So rupanya saya pula kebetulan pada tahun 2015 saya baru dapat lesen pelancongan tau. Saya baru dapat lesen pelancongan daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, MOTEK. Saya baru dapat lesen tu. Saya dapat lesen pada Ogos 2015. So rupanya mana-mana company syarikat pelancongan yang baru dapat lesen, diorang ni dikecualikan cukai selama 2 tahun. Dan benda tu memang ada perkeliling dalam LHDN. Alright. So sepatutnya saya tak perlu bayar cukai lah untuk 2015, 16, 17 kan. 2 tahun kan. So sepatutnya macam tu lah. Sebab saya baru dapat lesen kan. So tak payahlah nak kena cukai segala untuk tahun 2015, 16 kan. 2 tahun kan. Lepas tu saya pun bawa lah, tunjuklah perkeliling tu dekat company secretary saya. Dia orang pun terkejut. Kita orang tak tahu. Lepas tu hantarlah dekat auditor. Auditor pun, kita orang pun tak tahulah pasal ni kan. Tak tahu kan. Lepas tu hantar dekat LSDN. Hantar LSDN, senyap sampai sekarang. Duit saya dah bayar 6 bulan penalti kan. 7,500 kan. Dah 40,000 dah saya bayar penalti kan. Tiba-tiba rupa-rupanya sebenarnya company saya tak perlu bayar cukai pun untuk tahun tu. Sebab apa? Memang dikecualikan cukai. Lepas tu bila dah terkantil, semua senyap. Saya argue lah, kenapa saya kena bayar cukai? Sebab kalau ikutkan saya company saya dikecualikan cukai 2 tahun. Semua senyap, tak ada keluar surat apa semua kan. And then tak ada minta duit lah. Tak ada minta duit, bengong betul. Tapi duit dah hangus lah. Bayar nak minta balik, aduh. Tapi tak apalah, saya pandang ke depan je. Alright, lepas tu
Actually saya kena penalty tu dalam tahun 2018 macam tu lah. And then 2019 kita usaha juga bayar je lah kat mana pun. Tapi memang struggle. Company memang struggle. So saya pun dapat duit tu bayar ni kira ngam-ngam je. Kan nak ambil gaji pun tak boleh kan. Tapi saya expect lah tak apalah, mungkin ambil masa untuk kita bangunkan balik kan. Masa tu dah ada beberapa company lah yang nak beli company saya, nak invest kan. So ada few company. So saya expect kalau ada company yang nak beli company saya, so saya dapat duit, so saya bolehlah settle semua kan. Tapi malang tidak berbau. Masuk tahun 2020, COVID-19 kan. COVID-19 lepas tu bulan Februari PKP kan. Bila PKP je, kita masa tu kita ada banyak dapat tempahan kereta sewa. So bila kerajaan isytiharkan PKP, customer pun dia start lah minta cancel booking, minta refund apa semua. Alhamdulillah kita refund balik duit customer apa semua. And then start daripada bulan kita PKP bulan 3 kan. Bulan 4, 5, 6 kira macam company saya langsung tak ada income. Memang tak ada income kan. Tak ada income kan. So sebab apa, saya banyak bergantung 80% income company saya daripada pelancong. Sebab customer saya banyak pelancong. So bila pelancong tak ada, memang tak ada income lah. Yang kalau yang kecil-kecil ni memang saya tak berapa layan sangat lah kan. Sebab tak banyak lah amount ni kan. Okay, so bila company saya dah tak ada income, lepas tu saya masih ada lagi pekerja. Tapi start pada situ saya punya pekerja tu seorang berhenti kerja kan. Tapi masih lagi ada pekerja yang stay. And then saya pun fikir apa benda aku nak buat, macam mana aku nak bayar gaji ni, macam mana aku nak survive kan, macam mana aku nak generate income. Sebab bisnes sewa memang langsung tak ada income. So saya ada overhead nak kena bayar tu bayar ni apa semua kan. So apa yang saya buat adalah saya start jual produk lah masa tu kan. So saya tak pernah jual produk. So cuba-cubalah belajar jual produk. So masa tu saya jual produk makanan lah. Saya jual rendang, saya jual popcorn, saya jual kambing perap, saya jual macam-macam lah makanan. Apa saja yang saya boleh jadi ejen, saya jual. Alhamdulillah dalam masa setahun saya dapat buat jualan total lah dalam setengah juta kan. So kalau kita bahagi dengan 12, maknanya sebulan saya punya sale tu dalam 40,000 kan. 40,000 yang saya kira-kira kan, dia punya profit margin tu dalam 20% je. 20%. So sebulan saya punya profit margin tu dalam 8,000. Tapi saya ada pekerja 6 orang masa tu kan. 6 orang. So gaji pekerja saja 10,000. Profit 8,000. Gaji pekerja saja dah 10,000 kan. So masa tu saya berniaga dalam keadaan negatif. Dalam keadaan cash flow negatif. Bila hujung bulan nak bayar gaji, memang tak menor nak bayar gaji. Sebab apa? Sale tu tak cukup. Tak cukup nak bayar apa semua. Tapi tak apalah, kita fikir positif lah. Bayar kan. Bayar. And then masa macam saya pun dah stress masa tu kan. So masuk bulan Disember 2020, saya bayar gaji staff saya kan. Lepas saya bayar gaji staff tu, tiba-tiba staff saya panggil saya, Tuan Wahid, boleh tak kita orang nak jumpa kan. Ni 6 orang pekerja lah. Boleh tak kita orang nak jumpa. Saya pun ingat ke apa kan. Dia orang panggil duduk dalam meja. And then masing-masing keluarkan surat, letak jawatan, berhenti kerja 24 jam. Semua pekerja saya letak jawatan, berhenti kerja 24 jam. Dapat je gaji bulan 12 tu. Terus dia orang mesej nak jumpa, terus letak jawatan on the spot. Saya ingat lagi masa tu 26 hari bulan Disember kan. So masa tu saya bisnes kereta sewa saya langsung tak ada income. Bisnes jual produk saya tak untung. Pekerja berhenti kerja kan. Lepas tu masuk tahun baru saya macam company saya dah tak boleh bayar hutang kan. Tak boleh bayar komitmen apa semua. So dekat situ saya start dapat surat saman tuan-tuan. Surat saman. So yang saman tu bukannya bank tau. Yang saman tu kawan-kawan saya. Sebab apa, masa saya buat bisnes kereta sewa, diorang ni ada bagi modal. So saya gunakan modal tu untuk beli kereta, untuk expand bisnes apa semua. Dan tiap-tiap bulan saya bayar lah, campur dengan profit kan. So dia orang ni macam investor lah kan. Tapi bila COVID je, company saya dah tak ada income. Dan saya tak mampu nak bayar.
And then diorang ni pula memang tak kesian langsung, memang tak ada hati perut. Memang aku tak peduli Wahid. Tiap-tiap bulan kau ada income ke, kau tak ada ke, kau kena bayar tiap-tiap bulan. So saya cakap, aku tak ada duit nak bayar ni, macam mana? Aku tak ada income, macam mana nak bayar kan? Pekerja dah berhenti, bisnes tak ada kan, tapi kena bayar tiap-tiap bulan. So diorang tak peduli Wahid, kau kena bayar. Sebab apa? Diorang ni rupa-rupanya diorang buat loan nak invest kat saya. Yang jenis invest pakai modal saving tu okey lah kan. Yang jenis yang pergi buat loan, invest kat saya, and then saya bayar kat diorang, and then diorang bayar loan tu, diorang ada profit lah kat situ kan. Yang ni memang menggelupur kan. Sebab apa? Kalau saya tak bayar kat diorang kena bayar loan. Memang lah kira amount banyak lah, total dalam 300,000 kan. 300,000, lepas tu saya pun tak boleh nak bayar, memang tak ada income. So diorang saman. And then saya start dapat surat saman apa semua kan. Dapat surat saman. Masa tu saya macam nak gila. Cakap, apa dosa aku ni? Apa salah aku ni? Aku tak ada pun anaya orang. Aku tak ada pun buat salah dengan siapa-siapa. Tapi kenapa je ni bisnes aku jahanam? Pekerja aku berhenti kan. Jual produk rugi. Lepas tu kena saman lagi kan. Kena penalti macam-macam. Ya Allah, kata apalah ujian kan. Saya macam nak gila. Masa tahun baru tu saya macam nak gila tau. Saya macam rasa nak marah. Saya rasa macam saya rasa nak mengamuk kan. Memang saya masa bulan 1 tu saya termenung apa benda aku nak buat. You faham tak saya punya situation? Kan masa tahun awal tahun kan banyak kes lah. Orang cakap banyak orang bunuh diri kan. So itulah orang yang berniaga ni, dia faham lah, memang stres gila. So saya pun termenung, apa dosa aku, apa salah aku ni kan. Alright, lepas tu tapi saya fikirlah, kalau saya tak buat sesuatu, siapa nak bagi makan dekat isteri saya, siapa nak bagi makan dekat anak-anak saya. So saya kena fight, saya kena usaha kan, alright. Lepas tu masuk bulan 2 saya terjumpa balik senior saya dekat sekolah. Senior saya Kak Nini kan. Saya memang tak pernah mesej dia, tak pernah contact dia, tapi saya tak macam mana, saya terjumpa dia dalam satu group, and then saya tengok bisnes dia macam okey kan. Macam okey, saya pun mesej dia, Kak Nini kan. Saya tengok bisnes Kak Nini macam okey kan. Kak Nini ni dia ejen kepada satu produk. Dia ejen SKV. SKV kan. Ni so ni lah produk dia, Fitech. You pernah dengar? You pernah tengok tak? Produk dia punya duta dia partner Fitech kan. So Kak Nini ni dia memang ejen produk SKV daripada tahun 2017. So saya tengoklah dia punya sale, boleh tahan lah. Daripada tahun 2017, 18, 19, 20 kan, dia punya sale 5 juta every year 5 juta. So maknanya boleh tahan bisnes dia kan. And then saya expect tahun 2020 sepatutnya bisnes dia drop lah. Sebab apa? PKP kan, sebab apa COVID kan. Tapi bisnes dia maintain, sustain kan. So saya pun mesej dia pasal SKV. Sebenarnya SKV ni saya dah tahu daripada tahun 2017 lah. Sebab apa? Dia punya founder dia tu, kita orang belajar sama-sama. Kita belajar dengan mentor yang sama. Founder dia Puan Kartika kan, Puan Kartika. Alright, nak tak saya cerita macam mana saya jatuh terduduk macam nak gila masa tahun 2021. Lepas tu saya bangkit balik, join company ni, dan dalam masa 9 bulan saya boleh buat jualan 2 juta. Ada tak nak tahu cerita macam mana saya bangkit balik? Saya cerita ni bukannya nak bermegah ke nak, sebab apa, saya rasa dekat luar sana ramai lagi orang yang struggle, ramai lagi orang yang pernah jatuh dan dia tak tahu cara macam mana dia nak bangkit balik. Ada tak nak tahu macam mana saya bangkit balik? 9 bulan saya join SKV dan saya boleh buat jualan 2 juta. Saya jadi jutawan balik kan. Lepas tu saya punya net profit lah dalam 170,000. Alhamdulillah. Alright. Ada korang dengar ni? Ada korang dengar ni? Test 1, 2, 3. Saya tak boleh tengok komen ke? You all ni kusyuk dengar cerita saya ni? Okay, sekejap lah.
Alright, thank you. Okay. Memang Facebook ni memang problem. Aku tak boleh baca komen. Ada lah, nampak tapi tak. Alright, tak apalah, saya continue je. Masih dengar. Rupanya ada kan. Okay. Yang dengar ni boleh tak minta bantuan share video ni? Kesian saya cerita tak ada orang tengok pun. So saya target ada 20 mata lah kan. Okay, siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Okay, so saya cerita sikit pasal yang kes-kes saman tu kan. Sebab apa, hutang tu hutang company tau, bukannya hutang personal. So apa yang saya buat, memang company saya langsung tak ada income, saya nak bayar pun tak boleh. So apa yang saya buat adalah, saya ada kawan tau, kawan saya ni dia lawyer. Lepas tu saya WhatsApp dia, cakap, tuan, boleh tak bantu saya? Saya ni banyak orang kejar, minta hutang pun semua. Tapi yang kejar tu bukannya bank, yang kejar tu kawan-kawan. So boleh tak tuan communicate dengan dia orang, communicate dengan lawyer dia orang tu, runding macam mana boleh settle. Saya bayar ansur-ansur ke sikit-sikit kan. So kawan saya ni pun, okay tak apa Tuan Wahid, saya bantu. And then kawan saya ni dia tak charge apa-apa. Saya cakap, berapa nak kena bayar? Dia kata tak apalah, yang tu kita letak tepi dulu. Sebab apa, dia tahu saya jatuh kan. Dia tahu saya jatuh dan dia bantu runding dengan lawyer dengan kawan-kawan saya yang tak puas hati ni kan. So saya kira macam serah benda tu dekat lawyer. So you all pun bila hadapi benda macam ni, so you kena ada orang tengah yang tolong handle benda ni. Kalau you nak handle seorang-seorang, you tak boleh nak fokus cari duit. Tu yang banyak orang, bila dia ada hutang, dia seorang-seorang nak tanggung kan, dia seorang-seorang nak fikir kan. So itu yang dia stress, itu yang dia tak boleh, dia down apa semua kan. So macam saya hand over masalah tu dekat lawyer, dan lawyer tu runding macam mana bayar sikit-sikit ke semua kan. So and then macam ada yang kawan-kawan saya dia okey, boleh terima payment as long saya bayar. Alright, so okey lah, settle lah. So tak adalah dia orang nak kacau saya. Kalau tak, hari-hari call, mana duit aku. So kita pun pening kepala kan. Alright, so itu dia punya cara dia lah. Hutang tu still tak settle, tapi insyaAllah lah, kalau ada rezeki boleh settle lah insyaAllah kan. Okay, so bulan 2 saya borak-borak dengan Kak Nini apa semua kan. Lepas tu lalas saya pun decide lah untuk join SKV. Tapi masa saya join tu saya tak faham. Saya tak faham tentang bisnes, saya tak faham tentang produk, semua zero, tak tahu apa-apa kan. Tapi daftar lah, sebab apa masa tu yuran murah je, RM65.40 untuk jadi ejen. Yuran dia RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90. Singapura pun boleh, orang Singapura pun boleh, RM81 dia punya yuran. So saya pun daftar. Tapi daftar tu saya tak buat apa-apa. Sebab apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu kan. Nak jual apa, macam mana nak jual, produk ni untuk apa, saya tak tahu. Tapi entah macam mana lah, macam saya rasa lah macam Tuhan bagi saya jatuh tu sebenarnya dia nak lorongkan dekat saya satu bisnes yang lebih bagus. Kan? Sebab apa, masa dulu saya buat bisnes kesewa, bisnes sales setahun 5 juta, tapi saya tak ada duit tau. Tak ada duit. Tapi saya nak keluar daripada bisnes tu tak boleh. Sebab apa? Saya dah buat bisnes tu dah lama, daripada tahun 2006. So saya tak boleh nak keluar daripada bisnes tu. And then bila COVID je, bisnes tu jatuh, memang tak ada income. So saya tak ada pilihan, saya terpaksa cari bisnes lain. And then saya masuk SKV. So dengan tak tahu zero apa semua kan. And then saya pun saya daftar 15 Februari 2021. Lepas tu, lepas 3 hari saya daftar, ni rezeki saya, tiba-tiba founder SKV kan, Puan Kartikawati lah. Puan Kartikawati dia call saya. Dia call macam saya pagi-pagi je ni, saya tengah jalan-jalan kan. Lepas tu dia call. Saya pun jawab, ya puan. Dia tanya, Wahid, you daftar jadi ejen, you join SKV ya? You daftar jadi ejen SKV ya? Ya puan. You free tak? Boleh tak nak jumpa? Bila puan? Hari ni. So masa tu pagi. So dia kata suruh datang office dia pukul 12.30 kan. So saya punya tempat saya ni dengan office dia tak jauh lah, dalam 40 km lah. So boleh drive lah, sejam sampai lah insyaAllah. So saya pun okay puan. So saya pun cepat-cepat balik rumah. And then saya inform isteri saya. And then saya ajak dia pergi office SKV lah dekat Shah Alam kan.
So 12.30 saya pergi, saya pakai smart lah, saya pakai smart semua kan. Alright. So masa saya pergi tu, saya tak expect apa-apa lah, just ingat nak jumpa macam biasa, mungkin dalam sejam kan. Tapi rupa-rupanya saya di coaching oleh founder SKV daripada pukul 12.30 sampai pukul 6 petang. 6 jam. 6 jam saya diajar oleh founder dia sendiri. So dekat situ saya faham tentang SKV, tentang produk dia, tentang dia punya business model. Bila saya dengar tu, cakap ini power gila. Tetapi SKV masa tu, SKV dia baru bertukar kepada sistem baru. Nanti ada orang tanya SKV tu apa. SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. Ni salah satu killer produk dia, Fitech. Kalau you lalu highway kan, you nampak dia punya duta partner pegang menatang ni. Ni Fitech ni. Alright, so SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. Alright. So saya cerita sikit tentang SKV sambil-sambil saya cerita pasal kereta sewa kan. Okay, you nak buat kereta, kalau you ada kereta lebih, nak sewa kereta, boleh WhatsApp saya. Kalau you nak join SKV pun boleh, WhatsApp je saya. So you boleh run, nak buat kereta sewa boleh, sambil-sambil nak buat SKV pun boleh, tak ada masalah kan. Sebab apa, benda ni SKV ni kita tak payah pegang barang, modal pun tak sampai 100 lah, murah je kan. So saya sekarang ni, alhamdulillah, saya punya sale sebulan 800,000 untuk SKV lah. And then saya punya purata lah, net profit saya sekarang ni dalam 20,000 sebulan lah. Purata lah 9 bulan. Tapi sebab sale tu dah makin banyak, sebulan saya boleh dapat dalam 40,000 kan. And then the best part adalah saya run SKV ni, saya buat 2 orang je. Dengan isteri saya tak ada pekerja. So kalau dapat 40,000 tu net. Net. Dulu kereta sewa nak ambil 5,000 pun tak boleh. Sekarang ni buat SKV, alhamdulillah net 40,000. Memang itulah. Alright, so bila saya jumpa Puan Katika ni, dia ceritalah tentang sejarah SKV. So SKV ni dia ditubuhkan pada tahun 2009. Kenapa SKV ditubuhkan? Sebab SKV ni dia punya founder dia tu actually suami isteri, Dr. Syed dengan Puan Katika Wati. So Dr. Syed ni dia memang doktor, pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan Hospital Perlis. Alright, so masa dia bekerja dekat hospital tu, dia banyak jumpa pesakit-pesakit dia yang makan ubat secupak. Makan ubat secupak tu, makan ubat macam banyak gila lah. So orang-orang ni kebanyakannya ada masalah kencing manis, ada masalah jantung, ada masalah macam penyakit metabolik lah, darah tinggi kan. So dia orang ni memang kena makan ubat yang banyak, secupak, kan. So orang-orang ni dia macam dia tak tahan makan ubat terlalu banyak. Sebab apa? Bila dia makan ubat yang banyak, badan dia jadi lemah, dia tak bagus lah. So dia tanya, doktor ada tak apa-apa yang benda yang dia orang boleh makan yang semula jadi, yang tak, bukannya ubat-ubat daripada bahan kimia ni kan. So macam Dr. Syed ni dia memang pakar dari segi suplemen kesihatan. Sebab apa? Dia daripada muda lagi memang makan suplemen lah. So dia kata kalau kau tak nak makan ubat, so kau kenalah makan suplemen ni kan. So Dr. Syed dia tahulah, okay, kalau kencing manis kena makan ni, kalau sakit jantung makan ni, kalau darah tinggi makan ni kan. So produk-produk ni kira daripada bahan-bahan semula jadi. Tapi masa tu Dr. Syed dia tak ada produk, dia just tahu produk mana kan. Dia suruhlah pesakit dia, pergilah farmasi beli suplemen ni. So dia punya pesakit pun pergi farmasi, tengok-tengok kat farmasi. Dekat farmasi ada banyak produk yang sama, berbeza brand. So ada brand ni mahal, ada brand ni murah. So dekat situ ada brand yang menggunakan bahan yang berkualiti, ada brand yang menggunakan bahan yang tak berkualiti. Ada brand dia cerita je tapi tak ada apa-apa kan. So dia punya pesakit tu confused nak beli yang mana satu kan. Lala Dr. Syed pening kepala macam ni. Baik dia buat produk. Sebab apa? Dr. Syed ni memang tahu kalau pesakit ni apa bahan yang perlu digunakan. So lala Dr. Syed ni dia decide untuk buat produk kesihatan dia sendiri kan. Cuma Dr. Syed ni dia punya prinsip, semua produk dia tu mestilah menggunakan bahan yang paling berkualiti. Dia tak nak guna bahan-bahan yang murah-murah yang, so memang produk dia tu kalau you makan insyaAllah you akan okey kan.
So SKV dimulakan pada tahun 2009. Masa dia orang start tu, and then saya cerita sikit macam SKV tu, masa dia orang mula tu, Dr. Syed dengan Puan Kartika, dia orang ni bukannya calang-calang lah. Dia orang ni memang orang kaya. Memang ada duit kan. Sebab apa, Dr. Syed ni dia doktor, lepas tu dia pun ada hospital dia sendiri. Sebelum dia buat SKV pun dia berniaga. So dia ni memang seorang doktor dan jutawan, usahawan yang dah berjaya. Puan Kartika pula, dia ni lawyer tau, lawyer. So dia pernah uruskan transaksi jual beli helikopter kot, jual beli helikopter, dan transaksi tu bernilai lebih daripada 1 bilion. So dia ni dah billionaire lah. And then Puan Kartika pula, dia punya ayah dia ni memang ada company, public listed company. So dia ni kira, dia bukannya anak orang kaya tau, tapi bapak dia ni kuat bekerja sampai dia ada company public listed, bapak dia ni kan. So masa dia orang start SKV ni, dia orang ada modal. So bila dia orang ada modal, dia orang masuk TV, dia orang masuk majalah, dia orang masuk newspaper, dia orang pasang billboard kan. So dia orang memang spend gila-gila untuk marketing. And then so dekat situ dia orang dapat rekrut stokis, agent kan. So dulu kalau nak jadi stokis SKV, modal dalam 20,000 lah. Agent dia dalam 5,000 lah modal macam tu kan. Alright. So dia orang dapat modal, dia orang supply barang, and then dia orang jual produk. So and then SKV pun, dia pun masuk juga produk-produk dia kat farmasi kan. Okay, and then SKV ni, dia zaman kemuncak dia tu, dia punya jualan pernah capai 60 juta setahun. Alright. So tapi dia macam Puan Kartika, dia cerita lah, dia orang buat mistake, kesilapan demi kesilapan. So dia punya sale tu drop sampai tinggal 2 juta. Daripada 60 juta turun sampai tinggal 2 juta. So masa tahun 2015, SKV ni sebenarnya dah jangun-jangun ikan dah. Dah macam nak tutup kan. Sebab apa? Macam banyak stokis agent dia lari, dia orang pula kena tipu dengan farmasi apa semua kan. So dia punya sale tu tinggal 2 juta je setahun. So masa tu Puan Kartika pun dah macam dah decide nak tutup dah SKV. Tapi macam pekerja-pekerja SKV ni dia macam sayang lah nak tutup. Sebab apa? Produk SKV ni produk bagus. Ramai yang guna produk. Dulu kena kencing manis, sekarang dah okey. Dulu kena stroke, dah boleh bangun kan. So produk dia memang bagus. Cuma dia orang buat mistake. So apa kesilapan SKV ni? So SKV ni masa dia orang mula tahun 2009, dia orang banyak gunakan offline marketing. Dia masuk TV, dia masuk majalah, dia masuk newspaper, dia pasang billboard kan. So masa tahun 2015 tu, dia orang tak pergi online. Masa tu banyak company-company kan, founder-founder produk kesihatan ni, dia orang dah pergi online. Macam SKV ni ketinggalan zaman. Dia orang tak go for online. So dia orang banyak offline. So bila dia banyak offline, banyaklah orang tak tahu. Macam saya pun saya tak tahu. Macam SKV, saya ingat lagi tahun 2013, dia orang nak masuk TV, masuk Malaysia Hari Ini, masuk ni kan, masuk TV, bayar. Tapi saya ingat lagi masa tahun 2013, saya pun dah tak tengok TV dah. Kan? Betul tak? 2013 orang pun dah tak tengok TV dah. So orang dah start pergi ke Facebook. Orang dah pergi Facebook kan. Tapi SKV, dia Facebook dia tak ambil port, dia tak ambil peduli kan. So dia masih lagi cara lama. So orang tak tahu pasal produk dia. Alright. So lalas pekerja dia cakap, "Puan, boleh tak kita try sekali lagi, kita tengoklah repair apa mana patut, kita cuba bangkit balik." So dia orang pun, "Okey, kita cuba. So Puan Kartika pun dia ingat antara masalah company dia adalah dia orang tak kuat marketing. So dia pun pergilah belajar marketing kan. Ni founder sendiri pergi belajar masuk kelas marketing kan. So saya ingat lagi Puan Kartika cerita, dia pergi masuk kelas Najib As-Sadok tahun 2016 macam tu lah, 2016. So Najib As-Sadok tu pun masa tu masih kira baru nak up kan. So dia masuk kelas Najib As-Sadok, saya tak tahu cerita, tapi lepas dia masuk kelas Najib As-Sadok tu, Puan Kartika dia start masuk kelas Dr. Azian Osman. 2016 dia cerita dia masuk MKK. Lepas dia masuk MKK tu, Puan Kartika dia decide untuk masuk program Titanium lah. Titanium Dr. Azian Osman. So dia masuk tahun 2016, saya masuk Titanium 2017. So dekat situlah saya jumpa Puan Kartika. Okay, so
daripada tahun 2017 saya nampak lah apakah perubahan-perubahan yang SKV buat untuk dia bangkit balik. Daripada sale dia ni tinggal 2 juta, dia bangkit balik, dan tahun lepas dia punya sale 50 juta. Tahun ni dah lebih 60 juta dia bangkit balik. Saya share sikit macam mana SKV boleh bangkit kan. Daripada company dah nyangu-nyangu ikan nak tutup, so dia bangkit balik. Alright, so SKV ni dia banyak mistake lah. So satu, dia tak kuat dekat online marketing. Lepas tu SKV ni rupa-rupanya dia terlalu banyak produk. Masa tu saya ingat lagi dia punya produk tu dekat 20 produk. Banyak sangat penyakit dia boleh settle. So masa dia masuk Titanium tu, dia belajar dengan Datuk Wira, Dr. Aizan Osman. So Dr. Aizan Osman suruh dia fokus satu produk, satu penyakit. So dekat situ SKV produk-produk lain tu dia letak tepi dulu, and then dia fokus kepada produk Phytech. Ni produk ni. Produk Phytech ni. Yang ni untuk kencing manis. Untuk kencing manis kan. So bila SKV dia fokus satu produk, satu penyakit. So bila nak buat marketing tu senang lah. Dulu banyak sangat produk, dia nak buat marketing tu jadi susah. Sebab boleh settle masalah kencing manis, boleh settle masalah sakit lutut, darah tinggi, jantung kan. So dia tak fokus. Sekarang ni bila dia start belajar, dan dia belajar, lepas tu dia fokus kepada satu penyakit. So maknanya dia nak buat marketing tu lebih mudah lah. Sebab apa? Kencing manis, cari je lah orang kencing manis kan. So orang kencing manis kat Malaysia ni pun ada lebih kurang hampir 7 juta orang yang ada masalah kencing manis. Dekat Malaysia saja, penduduk Malaysia ada 33 juta orang, dan lebih kurang 7 juta orang ada masalah kencing manis. So besar tu kan. Banyak, market tu besar. Kalau kita fokus kepada kencing manis je. And then bila kita cakap pasal kencing manis ni, kencing manis tu adalah kesan dia. And then dia ada lagi dia punya simptom-simptom dia lah. Bila dah kena kencing manis, darah tinggi kan, masalah buah pinggang, masalah jantung kan, kaki lembat sembuh, masalah berat badan. So kencing manis tu dia punya kesan dia. Tapi simptom-simptom dia tu dia akan ada banyak lagi penyakit-penyakit yang orang tu kena. Macam arwah mak saya pun, dia pun kena kencing manis. Lepas dia bila kena kencing manis, dia ada masalah darah tinggi. Lepas tu dia ada masalah lepas tu last sekali dia tersilap makan macam mana, dia kena stroke. Lumpuh separuh badan. Nak cakap pun tak boleh kan. So kena mandikan, kena cuci berak apa semua kan. Kena pakai pampers apa semua kan. Kan. So saya rasa dekat Malaysia ni ramai orang ada masalah ni, especially orang tua-tua lah. Okay, so SKV ni dia punya matlamat dia adalah, sebenarnya penyakit-penyakit tu boleh dielakkan. Boleh dielakkan kalau kita amalkan gaya hidup yang sihat dan kita ambil suplemen yang betul. Alright, itu matlamat SKV. So first kali benda betul yang SKV buat adalah dia fokus satu produk, satu penyakit. Okay. Lepas tu apa yang SKV buat adalah, macam sebelum tu dia orang ada stocking agent. Tapi stocking agent ni dia macam ikut mood. Kalau mood dia okey, dia semangat dia jual. Kalau mood dia tak okey, dia pun malas nak buat. So sale SKV ni dia naik turun kan. Lepas tu apa yang SKV buat adalah dia start banner dia punya internal sales team. So dia panggil lah siapa-siapa nak bekerja dengan dia. Dia bayar gaji. Lepas tu kalau dia orang ni dapat buat sale, dia bagi commission. So SKV masa tu dia ada lebih kurang 300 internal sales team yang dibayar gaji. Bayar gaji basic, lepas tu dia orang ada commission. So daripada situ SKV dia daripada 2 juta naik lah. Masuk tahun kedua naik 16 juta. Lepas tu naik jadi 30 juta. Lepas tu naik jadi 40 juta kan. Lepas tu naik dari 50 juta. Sekarang ni dah rasanya dah 70 juta lebih lah. So dia naik balik. Sebab apa? SKV dia start repair, dan dia punya online pun dah makin power kan. Dia punya sistem pun dah makin power, produk pun dah makin power, customer pun makin ramai kan. Alright. So itu cerita SKV lah. And then masuk tahun 2020, so SKV dia sebenarnya dia ada masalah. Sebab apa? Macam SKV sebelum ni, dia orang spend duit lah untuk buat FB ads. Dia orang buat FB ads. Kalau ada orang berminat dengan produk dia, so dia punya team sale ni akan tolong closing lah. Tolong closing.
So masa awal-awal tu okay, dapat je leads, boleh close. Tapi lama-lama cost FBA tu makin naik. Lepas tu dia punya leads tu tak quality, tak boleh closing. So macam susah kan. Ni gaji pekerja 300 orang ni kena bayar bulan-bulan. Lepas tu sale leads tu makin mahal, cost marketing tu makin mahal, tapi susah nak close kan. And then macam SKV pula ada banyak lah isu ejen dia tu buang harga dekat Shopee, Lazada kan. So pening kepala lah. And then lala SKV dia decide untuk tukar sistem. 2020 dia tukar sistem daripada sistem stocking agent dan internal sales team kepada sistem dropship. Maknanya siapa-siapa nak jadi ejen dia tak payah beli barang, tak payah beli stok, daftar je, yuran RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81 dia punya yuran. So tak payah pegang barang. Bagus Wahid, saya mesti sokong. Thank you. Alright, so tak payah beli barang, tak payah simpan stok, tak payah post barang. Okay, so dia punya business model sekarang ni dropship kan. Alright, tetapi bila SKV bertukar kepada sistem baru, kira macam banyaklah stocking agent dia tak support kan, tak sokong. Sebab apa? Dia orang skeptikal, boleh ke kan. Lepas tu macam dia punya internal sales team pun, dulu tiap-tiap bulan ada gaji kan, sekarang tiba-tiba dia orang dah jadi kena dropship, tak ada gaji. So banyaklah internal sales team dia tak puas hati kan. Banyak yang keluar. Lepas tu dia orang start kutuk-kutuk kan, SKV ni cini kan. So and then sistem tu macam tak menjadi lah. Tapi apa yang SKV buat adalah dia panggil balik yang stocking agent dia. Lepas tu dia panggil balik dia punya internal sales team dia yang masih lagi percaya dengan SKV. Dia orang tanya, okay, macam mana kita nak improve sistem ni, macam mana kita nak repair sistem ni. So setiap orang dia bagi feedback lah. Okay, saya nak macam ni. And then dia orang tengok business model lain, company lain. And then dia orang start repair. And then SKV dia start repair, dia launching balik sistem tu pada Januari 2021. So sistem tu kira macam sistem baru, sebab dia orang dah repair dah. Sebelum tu dia orang tak puas hati, stocking agent tak puas hati, and then dia punya team sale tak puas hati lah. Banyak lah yang keluar kan. So SKV anggap benda tu sebagai positif dan dia orang dapatkan feedback, and then dia orang repair sistem tu, and then dia orang launch balik pada Januari 2021. So saya daftar jadi ejen SKV bulan Februari. So kira macam baru sebulan lah. Tapi masa saya daftar tu kebanyakan dia punya ejen dropship dia masih lagi skeptikal, masih lagi tak percaya dengan SKV. Boleh ke? So sale tu macam keras kat situ je, tak lagi kan. Bila saya masuk je, bila saya nampak business model SKV kan, alhamdulillah saya rasa bila saya masuk SKV tau, SKV punya sale tu meletup. Saya punya leader masa bulan 2 dia punya sale 590,000. Leader saya bulan 2 saya masuk, dia punya sale 590,000. Bulan 2. Okey. Bulan lepas, nak tahu tak, saya bulan Oktober sale leader saya, lepas saya masuk tu, ada benda yang saya buat. Memang ejen-ejen tu semua menggelupur. Nak tahu tak berapa sale leader saya bulan Oktober? Ni sale sebulan tau, bukannya setahun. Ada tak nak tahu sale leader saya? Leader saya Kak Nini. Macam saya cerita tadi, Kak Nini tu kira leader saya lah. Saya masuk je SKV, saya buat gila-gila. Lepas tu ejen-ejen lain mula percayalah dengan SKV ni rupanya boleh lah. Sebelum ni semua orang skeptikal, boleh ke. Saya masuk je, memang tu. So saya punya leader bulan Oktober dia punya sales 9 juta. Bulan September pun sama, 9 juta juga. So saya punya leader 9 juta dia punya. Sebab apa? Bila saya masuk, saya start promote. Lepas tu team dekat bawah saya grow kan. So bila team saya grow, yang team lain pun semua buka mata, mula bangun tidur. Lepas tu dia orang pun start buat. So saya punya leader 9 juta. Okay, masa saya masuk tu, saya cerita sikit tentang business model SKV. Sebab apa dia power. Kalau you nak jadi ejen, you WhatsApp saya. You klik dekat komen ni. You WhatsApp saya. Nanti you masuk dalam group Telegram. Kalau you nak jadi ejen SKV pun boleh.
you nak buat kereta sewa pun boleh. Sekarang ni saya run 3 business. Saya run kereta sewa masih lagi jalan, dan Trevo support saya, dan SKV pun saya run. Tapi SKV wife saya lah yang handle. Saya fokus pada recruitment je. Alright, nak run business dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Sebab SKV ni you guna, you share. Kan. Kalau ada orang nak beli, you submit order, SKV hantar. Very simple. Sebab business dia business dropship. Alright, so kenapa saya cakap business model SKV ni power? Sebab apa? Sebelum saya jumpa founder SKV ni, saya dah jumpa satu orang kawan. Kawan saya ni dia menggunakan sistem yang hampir sama macam SKV. Okay, so kawan saya ni dia jual baju kurung tau. Baju kurung ni nak bagi you faham tentang business model SKV. Sebab apa? Business SKV ni dia complicated sikit. Tapi dia punya konsep tu lebih kurang macam business model kawan saya ni. Kawan saya ni dia jual baju kurung. Kalau you biasa lalu dekat highway, you akan nampak brand Sabela. Ada tak kat sini yang pernah dengar brand Sabela? Sabela ni dia jual produk dia jual baju kurung dia tu. Dia tak ada kedai tau. Dia tak ada stocking agent. Dia menggunakan sistem dropship. Masa tahun lepas, dia punya dropship ada lebih kurang 70,000 orang dropship. Okay. So macam mana Sabela ni boleh gunakan sistem dropship dan boleh buat jualan 100 juta ringgit setahun. Jual baju kurung saja boleh buat sale 100 juta. Kan? Macam mana? Nak tahu tak? Alright, so Sabela ni, dropship dia ni ada 2 level. Level pertama adalah dropship biasa. Dropship biasa kan. Level kedua adalah dropship VIP lah, senang cerita kan. Dropship VIP. So dua level lah. So kalau you nak jadi dropship Sabela, senang je. You masuk dalam dia punya Facebook group. Lepas tu you kena isi form apa semua. And then nanti dia punya staff dia akan bantu you lah. So bila you jadi dropship Sabela, contohnya saya bagi contoh je lah. Saya tak tahu yang betul-betul. Ni contoh sahaja. Contohnya Sabela ni baju dia harga RM100 kan. So bila you daftar jadi agent dropship dia, and then you promote produk dia, promote baju kurung dia tu, so customer bayar kat you RM100. So dekat situ you punya commission, contohlah commission you 20% kan. So you ambil RM20, RM80 you bayar kat Sabela. Sabela dapat payment je, Sabela akan proses order tu, dia akan jahit baju tu, dia akan hantar dekat customer lah. So biasanya macam Sabela ni dia punya konsep pre-order. Kau bayar dulu, dapat payment, dia orang akan jahit dan dia akan hantar. Tu Sabela. Alright. So macam dropship ni dia promote macam bahan-bahan marketing Sabela bagi apa semua. So dropship ni dia akan promote, kat family dia, kat kawan-kawan dia, dekat dia punya media sosial. So ada dropship Sabela ni yang buat jualan RM10,000 sebulan. Ada yang buat jualan lebih daripada RM10,000 kan. So Sabela ni bila dia tengok ada dropship dia yang boleh buat jualan RM10,000 sebulan ke atas selama 3 bulan berturut-turut, so Sabela ni dia akan offer dropship ni untuk jadi dia punya VIP dropship. So VIP dropship ni dia punya commission tinggi sikit lah. Dalam contohnya, ni contoh lah, dalam 30%. Tapi dropship VIP ni dia bukannya jual dekat end user. Fokus dia adalah membina team. So dropship VIP ni dia kerja dia adalah recruit training. So lagi ramai dia punya agent dropship bawah dia tu, so sale dia tu banyak lah. Kalau macam dia punya commission dia tu kira bersih dia dapat dalam 10% kan. So saya ada satu orang ni, kawan saya cerita lah, dia ni dropship Sabela tau, tapi dia dah jual lama lah, dalam 3 tahun lebih lah. So dia ni memang mula-mula dia start dengan jadi dropship biasa. Lepas tu dia promote, dia punya sale dah jadi 10,000 kat atas. Lepas tu dia di-upgrade menjadi VIP dropship dan dia start recruit dropship bawah dia. So yang dropship ni dia ada lebih kurang 1,500 dropship bawah dia. And then kerja dia ajar je dropship biasa ni macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So dekat situ, kalaulah dia ada 1,500 dropship bawah dia dan setiap dropship tu buat RM1,000 sebulan. RM1,000 tak susah pun, boleh sebulan jual 10 pasang je. 10 pasang. So macam mana nak jual 10 pasang? Cari 10 orang customer jual, ataupun cari 5 orang customer, seorang beli 2 kan. Kan? Senang je nak buat RM1,000 sebulan kan. So dropship ni dia ajar macam mana nak buat RM1,000 sebulan. So dia ada 1,500. Kalau 1,500 kali dengan
RM1,000. Maknanya dia punya total sale dalam 1.5 juta dropship ni. And then kalaulah dia punya profit tu dalam 10% kan, maknanya dia punya net profit dropship VIP ni dalam RM150,000. And then mungkin cakap, alah 10% sikit. Tapi 10% tu net profit tau. Sebab apa? VIP dropship ni dia tak perlu ada kedai, dia tak perlu ada pekerja, dia tak perlu sediakan bahan marketing, dia tak perlu post barang kan. So RM150,000 tu net profit. Saya berniaga kereta sewa bertahun-tahun, nak ambil RM5,000 pun belum tentu lagi kan. Ini tiap-tiap bulan RM150,000. Tiap-tiap bulan dia punya sale 1 juta, 1 juta lebih kan. So net profit dia RM100,000, RM150,000 kan. So itu business model Sabela. So SKV pun dia menggunakan sistem yang hampir sama macam Sabela. Tapi SKV ni pada saya dia lebih power lagi. Sebab apa? Sabela produk dia tu majority customer dia tu adalah wanita, perempuan. Sebab dia jual baju kurung kan. Walaupun dia jual dekat orang perempuan pun, dia punya sale 100 juta. SKV dia jual produk kesihatan. So kalau cerita pasal kesihatan ni, laki pun ada masalah kesihatan, perempuan pun ada masalah kesihatan, budak-budak pun ada masalah kesihatan, orang tua pun ada masalah kesihatan. So SKV ni dia punya target market tu besar. Kalau cerita pasal kencing manis dekat Malaysia saja ada 7 juta orang yang ada masalah kencing manis. So dan macam SKV ni produk dia tu macam-macam. Untuk kuruskan badan pun boleh, untuk cantikkan kulit muka pun boleh, untuk kencing manis pun boleh kan. Ada macam sekarang ni viral dengan apa, Defend kan. Produk ni Defend kan. So kalau macam siapa-siapa yang kena COVID kan, makan Defend ni insya-Allah lah. Dia bukannya ubat tau, tapi dia bila you makan ni Defend ni, so kalau you kena COVID, dia tak adalah sampai stage 4, 5 sampai kena tidur kan. Banyak customer kita bila dia makan ni, dia dah kena COVID, dia dah batuk, sakit tekak, tak boleh nafas kan. Dia makan je benda ni, Defend ni. Defend ni dia akan start kuatkan balik sistem ni, start lawan balik. So dia orang okey. So Defend ni dia bagus sebab apa, dalam tu dia ada cendawan susu harimau. So cendawan susu harimau tu fungsi dia adalah untuk kuatkan paru-paru. Kan. So macam COVID ni bila masuk, dia akan attack paru-paru. Kan. So bila kita makan suplemen ni, dia akan protect kita punya paru. So produk ni memang viral gila. Tambah-tambah masa apa arwah Siti Sarah meninggal, memang berebut-rebut orang beli kan. Berebut. So yang tu yang saya sampai 800,000 sebulan. Alright. Okay. Kenapa SKV tu power? Sebab apa? Target market dia tu besar. Okay, yang kedua, macam Sabela, kalau you nak jadi VIP dropship, you kena buat sale 10,000 sebulan. 3 bulan betul-betul, barulah you boleh rekrut orang. Tapi macam SKV ni, you daftar je, you bayar. Kalau Semenanjung RM65.40. Kalau Sabah Sarawak RM72.90. Kalau Singapura RM81. You bayar je, you faham sistem dia, esoknya you boleh rekrut orang. Esoknya you terus boleh rekrut orang. So lepas saya coaching tu, saya nampak sistem ni power gila. Saya daftar je, saya faham je, esoknya saya start promote. Saya daftar bulan 2. So bulan 2 tu saya dapat rekrut 30 orang ejen. Kan. Berapa jam dah aku live ni? Sejam lebih lah. Tengok saya jalan nak sejam lebih, boleh bercakap lah. Steady kan. Sebab apa? Alhamdulillah saya guna produk SKV, saya punya stamina tu kuat. Kalau dulu mengah. Sekarang ni steady. You all kalau cuba you buat live kan, buat live berjalan bercakap kan, pancit 10 minit pun dah pancit. Saya alhamdulillah, saya punya stamina tu okey alhamdulillah. Kan. Nampak tak saya okey, steady kan, boleh jalan. Tapi saya tak adalah lari kan. Cuba you jalan kaki, buat live bercakap, pancit babe, pancit kan. Saya alhamdulillah, saya just minum air je. Assalamualaikum Abang Jago. Waalaikumsalam. You dah daftar jadi ejen SKV ke? Macam mana bisnes? Jangan saya minum dulu. Macam mana bisnes sekarang ni? Bisnes air. Kan? Penat kita jadi founder ni.
Jadi founder ni penat babes. dah daftar. Alright, terbaik. Jadi founder ni penat tuan. Jadi founder. So senang jadi ejen orang. Tapi buat betul-betul lah. Alright, buat betul-betul. Alright. Kan. Okay, so apa lagi SKV? Okay, bila you daftar je jadi ejen SKV, lepas tu you boleh terus daftar. Saya share sikit lah macam mana saya rekrut ejen. Sekarang ni ejen saya, bawah saya ada lebih kurang 450 lebih ejen bawah saya. So saya share sikit macam mana saya rekrut ejen. Ada tak nak tahu macam mana saya rekrut ejen? Ini biasa orang tanya, macam mana rekrut ejen, macam mana rekrut ejen? Saya join bulan 2. Masa bulan 2 tu saya dapat rekrut 30 orang je. Lepas tu sekarang ni bulan 10 kan, saya punya ejen dalam 450 orang. So macam yang ejen-ejen lama kan, ejen-ejen lama dulu dia orang tak tahu macam mana nak rekrut ejen. Tak tahu macam mana nak rekrut ejen. So dia orang pun tak percaya boleh ke rekrut ejen. Tapi bila saya masuk je, dia orang nampak, oh sebenarnya boleh kan. Tu yang saya punya leader tu, daripada sale dia tu 590,000, sebulan naik jadi 9 juta. Sebab apa? Yang dia punya ejen-ejen yang anak-anak dia yang lama tu dah nampak, oh boleh kan. So saya share sikit macam mana saya buat. Ada tak nak tahu macam mana saya rekrut ejen? Cuba komen sikit, macam tak ada orang nak tahu je. Biasa orang tanya saya, "Cik Wahid, macam mana Tuan Wahid rekrut ejen?" Saya rekrut ejen, saya tak gunakan FB Ad, saya zero cost marketing. Memang saya tak pandai FB Ad, memang zero cost marketing. Tak keluar duit pun untuk rekrut ejen. Okay, ada ke? Alright, so okay, masa saya masuk tu, masa saya join jadi ejen SKV, sebenarnya saya tak ada sale lagi kan. Ya, kita baru join, sale pun tak ada lagi. Macam mana kita nak ajak orang kan? So apa yang saya buat adalah biasa orang dengar orang suka guna tunggang agama. Menunggang tunggang agama kan. So dia menunggang agama lah untuk kepentingan diri dia. So saya tak adalah tunggang agama. Saya menunggang kejayaan orang. So saya masa saya join, saya tidak ada lagi kejayaan, saya tak ada lagi sale. So saya nak cerita pun tak ada benda saya nak cerita kan. Apa yang saya buat adalah, SKV ni dia dah ada leader-leader yang lama, yang dah berjaya, yang dah buat sale 10,000, 20,000, ada yang 70,000 kan. So dah ada orang yang dah berjaya. Apa yang saya buat adalah, setiap minggu saya akan buat macam webinar kan. So saya jemput lah leader-leader senior-senior yang lama-lama kan, yang dah pengalaman yang okey apa semua kan, yang sporting apa semua. Saya jemput dia orang untuk buat sharing. Dia macam hot seat lah, tapi saya yang organize. So saya tanya, first kali saya WhatsApp dia orang, boleh tak saya nak jemput untuk buat sharing, macam mana you join SKV, macam mana you marketing, macam mana you boleh buat sale macam ni, bla bla apa semua. So sharing tu sejam je. So mana yang okey, so dia setuju, kita set tarikh bila sharing tu. So saya buat poster apa semua. Buat poster pun pakai Canva je. Buat poster, and then saya pun inform lah dekat saya punya media sosial. Saya post dekat Facebook, saya post dekat IG, saya post dekat WhatsApp status, saya blast dekat WhatsApp broadcast kan. Saya post dekat Twitter, saya post dekat LinkedIn, saya post TikTok semua, apa saja apa saja media sosial yang ada saya post je. So siapa-siapa yang berminat nak dengar sharing tu, contohnya saya jemput seorang ni, Cikgu Zuhairi Cikgu Zuhairi ni, dia masa saya jemput tu dia punya sale dalam 70,000. So of course lah orang nak tahu macam mana seorang cikgu bekerja sebagai cikgu boleh jual produk SKV sebulan 70,000. And then Cikgu Zuhairi ni dia punya net profit dalam 15,000. 70,000 punya sale, dia punya net profit 15,000 kan. So mesti orang nak tahu macam mana cikgu ni sibuk-sibuk pun boleh buat sale 70,000 kan. Net profit dia 15,000. So of course lah ramai orang nak tahu. Alright, so saya pun blast dekat saya punya media sosial apa semua. And then saya pun masa tu saya ada database email apa semua. So saya ajak siapa-siapa yang berminat nak dengar sharing tu, saya suruh lah dia orang WhatsApp. WhatsApp. So bila kita dapat WhatsApp, mana kita dah tangkap orang yang berminat nak tahu. So masa time nak buat sharing tu, kita bagilah link. Saya pakai Google Meet je.
free je kan, pakai Google Meet. So biasanya saya buat malam lah. Malam, lepas tu sekejap so siapa-siapa yang berminat tu kita bagi link, and then dia orang boleh tengok. Biasanya dalam 15 orang lah, 15 orang join kan. Tak ramai kan. Walaupun kita promote adalah dalam 15 orang, tapi dia orang ni just berminat nak tahu. Okay, so saya tak kisah. Tapi yang sharing tu, saya buat live streaming. Saya buat live streaming dekat Facebook page. So orang tengok, tapi biasanya masa tu tak sampai 10 orang pun tengok kan. Tapi tak kisah. Saya buat live streaming. Lepas tu video tu saya boleh download. Saya boleh save lah. Saya save. Lepas habis seminar tu, adalah beberapa orang yang berminat nak daftar jadi ejen. Sebab apa, dekat situ saya dah tunjuk bukti. Memang ada orang boleh buat jualan sampai 70,000 sebulan. Memang saya tunjuk bukti. Ada orang, tapi bukannya bukti saya tunjuk orang lain. Alright. Lepas tu adalah beberapa orang yang daftar jadi ejen. Lepas tu video tu saya download, saya upload dekat YouTube. Kan, upload dekat YouTube. Lepas tu saya masukkan video tu dekat saya punya blog, and then saya tulis lah sikit apa sharing kan, poin-poin apa semua, macam mana cikgu ni boleh buat apa semua. And then daripada blog tu saya reshare balik dekat saya punya Facebook, dekat saya punya Twitter, LinkedIn, mana tempat. And then saya blast balik dekat saya punya WhatsApp kan. Saya pun ada email database kan, saya blast kat situ. So dekat situ orang yang baca tu ada yang berminat nak jadi ejen. So dekat situ bulan pertama saya dapat rekrut lebih kurang 30 orang lah. Okay. Tapi diorang ni daftar, masa diorang daftar tu diorang just daftar, tengok je dulu. Diorang tak buat apa-apa lah. So sale saya tu dalam masa 4 bulan tu macam maintain je kan. Paling tinggi 14,000 je sebulan. Alright. So tapi saya tak kisah, saya just promote je, promote, and then kalau orang nak jadi ejen, daftar jadi ejen. So dalam masa 4 bulan sale paling tinggi 14,000. Saya punya komisen tak sampai 3,000 lah macam tu kan. Okay, masuk bulan kelima. Tiba-tiba saya punya sale tu naik double. Bulan kelima sale naik jadi 30,000 lebih lah. 30,000 lebih. Saya punya komisen masa tu 6,000 lebih. Masa tu saya fikir kalau boleh saya nak profit 5,000 je. Sebab apa, saya nak bagi makan anak-anak saya je. Saya nak beli makanan je kan. Sebab apa, saya bisnes saya memang dah jahanam kan. So kalau saya dapat 5,000 saya dah syukur kan. So bulan 6 tu saya 30,000, komisen dalam 6,000 lebih kan. So alhamdulillah syukur kan. So masuk bulan 7, bulan Julai, saya naik jadi 50,000 lebih. Masa tu saya punya komisen dalam 7,000 lebih lah. 7,000 lebih. Alhamdulillah saya dapat 5,000, saya dah syukur kan. And then the best part lah, saya buat SKV tu saya buat dengan isteri saya. Saya buat 2 orang je. Tak ada staff, tak payah nak urus stok, bahan marketing, semua SKV bagi kan. Saya hanya fokus guna produk, saya share. Kalau ada orang nak beli, kita close lah. Kalau ada orang nak jadi ejen, daftar jadi ejen. Lepas tu training semua SKV bagi. Alright, masuk bulan Ogos. So orang dah nampak saya punya sale tu dah naik. Saya punya komisen saya duk mula-mula tu saya share kejayaan orang. Lepas tu bila saya dah ada sale, saya dah nampak saya punya, saya kira macam pencapaian. So saya start share saya punya pencapaian pula. Asalnya saya tak ada apa-apa result kan. So lepas saya dah dapat sale apa semua, saya start share saya punya result. Alright. So saya punya ejen yang join mula terbakar kan. So yang daftar tak buat apa-apa, yang tengok je kan. Lepas tu dia orang dah hangus rentung dalam grup kan. Lepas tu ejen saya start gerak. Bulan Ogos saya terkejut lah, sale naik jadi 330,000. Bulan Ogos 2021 sale naik jadi 330,000 dan saya punya komisen masa tu 40,000. Saya, ya Allah, syukur gila. Sebab apa? Saya nak 5,000 je tuan-tuan. Saya nak 5,000. Tiba-tiba dapat net profit 40,000. Allah, syukur gila. Seronok gila kan. Lepas tu bulan September 2021, saya expect ni mungkin 450,000 lah target. Tapi bulan September tuan-tuan, saya terkejut. Saya punya sale masa tu 830,000 tuan-tuan. 830,000. Saya punya net profit dekat 50,000. Net profit saya. Sebab
Oh memang saya nak 5,000 ya tuan-tuan. Tiba-tiba boleh dapat net profit lebih pada 50,000. Allah syukur gila kan. So memang saya boleh belanja, boleh beli makan, rasa sedap lah kan. And then the best part, saya buat 2 orang je kan. Lepas tu masuk bulan Oktober, bulan lepas, sale naik jadi 800, dekat 860,000 kan. Cuma saya punya commission tu turun sikit lah, dalam 40,000 lebih kan. Sebab apa? Personal sale kurang. So kita kalau personal sale tu banyaklah commission. Tapi bulan lepas saya tak banyak kerja. Sebab apa? Ejen saya dah banyak. So diorang pun promote. So bila ejen saya ni dia promote, diorang jual, saya dapatlah sikit commission. Dia panggil overriding kan. So dapatlah 40,000 lebih. Allah syukur gila. So kita orang sambil-sambil jalan-jalan, cuti-cuti makan semua, sale masuk. Hari-hari boleh dikatakan satu hari dalam 30,000 sale, 30,000. So kat situ saya dapatlah sikit kan. Sikit. So sebulan macam saya punya commission sekarang ni alhamdulillah satu hari tu boleh lebih daripada 1,000 lah. Satu hari commission kan. So macam kita orang relax santai kan. Memang best lah. Dia macam mana dia boleh grow tu? Sebab apa? SKV ni dia sistem dia very powerful. Kalau saya ada, sekarang ni saya ada 450 orang ejen kan, 450 orang. Kalau satu orang ejen tu buat sale RM1,000, maknanya dekat situ saya punya sale dah 450,000. Kalau seorang buat RM2,000, kat situ dah RM900,000 kan. So itu yang grow kan. So and then bila dia orang buat sale, saya dapatlah sikit overriding kan. So alhamdulillah lah. And then saya target bulan ni, doakan saya dapat buat sale 1.2 juta. Alright. So along saya duk buat bisnes SKV ni, sekarang ni rentas negeri dah dibuka kan. So masa PKP tu memang saya pun tak fokus lah kereta sewa kan. Tapi bila sekarang ni rentas negeri dah dibuka, tempahan kereta pun dah banyak. Actually company saya start dapat booking lah. Cuma saya dah tak ada staff. Untuk uruskan kereta sewa. And then saya pun fikir macam mana aku nak buat kan. Call hari-hari banyak ni call orang tempah kereta sewa kan. Tapi tak ada orang nak manage benda tu. And then saya pun tanya, saya post dekat media sosial, saya tanya ada tak sesiapa yang nak take over company saya kan. So alhamdulillah saya punya ada seorang kawan saya ni, dia ni saya dah ajar lama. So dia message saya, dia nak take over the company lah. So saya pun tak apalah, Greenmatic ni saya hand over kat dia urus semualah. Dia sale berapa semua commission tu dia fikir sendiri lah kan, Alright. So and then macam sekarang ni saya di-approach oleh beberapa company car rental. Contohnya macam Trevo ni, dia ni platform kereta sewa tau. Lepas tu dia orang ni ada banyak tempahan kereta sewa. Masalah dia tak cukup kereta, dia tak cukup supplier kan. So dia minta tolong saya, boleh tak kalau ada orang-orang nak jadi supplier apa semua, kira macam register under dia. So sekarang ni saya nak cari lebih kurang 10,000 kereta. 10,000 kereta sewa di seluruh Malaysia. Kalau you all ada kereta yang 12 tahun ke atas, you nak sewakan kereta, you WhatsApp saya, nanti saya ajar macam mana you boleh sewakan kereta tu. And then semalam saya pergi jumpa dia punya team kan. Kira boleh tahan jugalah income orang yang sewakan kereta dekat Trevo ni. Macam Myvi boleh dapat dalam sebulan dalam 1,700 macam tu kan. Macam ada seorang tu dia sewa Porsche tu dia dapat dalam 7,000, 8,000 sewa kan. Bayar installment baru 4,000 kan. So ada seorang ni asalnya dia ada 12 biji kereta. Bila masuk Trevo je, kereta dia tu bertambah sampai 30 biji kan. So memang boleh buat duit. Tapi kena ada proper system lah. And then Trevo ni memang very powerful. Dia punya sistem dia apa semua memang very secure. So kalau macam dari segi booking tu, you tak payah pening kepala kan. Trevo memang banyak gila booking. So dia perlukan 10,000 biji kereta satu Malaysia. Kalau you berminat, you WhatsApp saya. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Apa-apa nanti WhatsApp saya. Dan nanti saya akan bagi link untuk you join group Telegram. So dekat dalam group Telegram tu ada pin message, you boleh baca. Kalau you nak join kereta sewa, you klik link tu. Kalau you nak join SKV, you klik link.
Ataupun saya pun sekarang ni adalah unit manager untuk AIA. So saya run 3 bisnes sekarang ni. So tak kisah you nak buat salah satu ke, nak buat 3-3 ke, boleh. Alright. So benda ni memang boleh buat duit. Tapi sekarang ni yang buat duit SKV, dan insyaAllah lah kereta sewa ni coming soon. Sebab apa? Rentas negeri baru dibuka. Alright, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.